Assalamualaikum, selamat petang, salam Malaysia Madani, Perak Makmur, Rakyat Sejahtera. Selamat datang ke program Influencer at Japan edisi Perak Siri 1. Kali ini bersama saya Liza Emilia Solana, Pegawai Penerangan Daerah Larut Matang selama pada petang ini. Tetamu istimewa yang kami undang khas buat judul kalinya adalah Yang Bahagia Dr. Maisara Ahmad, Ketua Pegawai Eksekutif Institut Darul Rizwan. Apa khabar, Doktor? Khabar baik. Sihat? Sihat, Doktor, ya? Ceria, Doktor, pada petang ni. Katanya daripada outstation, Doktor, ya? Okey. Terima kasih, Doktor, bersama-sama kita pada petang ni. Okey, Doktor, sedikit pengenalan mengenai Influencer at Japan, ya, Doktor. Jadi hasrat mengadakan program ini adalah untuk memperluaskan lagi program pemasaran maklumat Jabatan Penerangan agar maklumat Jabatan Penerangan yang utama sebagai peneraju penyampaian maklumat melalui aktiviti advocacy, engagement, outreach and intelligence gathering yang dilakukan secara komunikasi bersemuka dan strategik dapat dilaksanakan secara maya. Seperti edisi sebelum ini, Japan Perak memilih untuk kita bersiaran melalui Facebook page Penerangan Perak page, dan kita ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan kita yang sedang menonton, terutamanya yang telah like dan share di FB masing-masing. Jadi kita harap juga rakan-rakan di IDR juga, Doktor, ya, sama-sama menonton di Facebook Penerangan Perak page. Jadi Doktor, Doktor, sebagai pembuka tirai Influencer at Japan kali ini, boleh saya teruskan, Doktor, ya? Okey. Dalam cerita Perak Sejahtera ini, 6 agenda utama, 3 sasaran, 18 program flagship, 4 cabaran, 5 potensi, 5 prinsip dan 5 keperluan rakyat. Saya agak tertarik dengan 5 keperluan rakyat itu, Doktor. Namun, sebelum itu nak minta juga Doktor untuk kongsikan serba ringkas berkenaan plan Perak Sejahtera 2030 ini. Silakan, Doktor. Salam Malaysia Madani buat semua, ya, JJ termasuk rakan-rakan di konti semua, dan juga pada mereka yang sedang mengikuti siaran kita pada petang ni, ya. Alhamdulillah, terima kasih JJ atas soalan yang diajukan tu tadilah. Sebenarnya saya masih ingat lagi tahun lepas pernah menerima jemputan ke Perak FM, dan sewaktu tu saya cubalah nak mengaitkan dengan situasi semasa, ya. Sebab bila kita nak plan pembangunan ni, ya, umpama sebab kita nak jadikan sesuatu yang bukan sekadar cantik di atas kertas, tetapi boleh diguna pakai, ya, khususnya untuk pentadbir dan pengurusan negeri, ya. Jadi kita nak menghasilkan sesuatu yang menarik dan boleh viral, boleh secara berterusan, ya. Jadi apa yang kita lakukan, perlu ada penglibatan pihak dari pelbagai pihak lah. Dan saya mengaitkan dengan kunafa sewaktu tu, ya. So kalau kunafa ni nak jadikan dia sedap, bahannya pun kena sedap, kena yang terbaik. Jadi apa yang kita garapkan dalam plan Perak Sejahtera ni, dalam proses pembangunannya tu sebenarnya kita perlukan input daripada segenap lapisan masyarakat di negeri Perak ni, khususnya bagi membolehkan dokumen ini menjadi satu dokumen yang hidup. Dokumen yang hidup. Dan apa yang penting adalah dokumen ini, plan Perak Sejahtera ni adalah karya rakyat untuk rakyat, dan khususnya rakyat negeri Perak. Jadi itulah proses menyelami, menghayati apa yang ada dalam sanubari masyarakat, pakcik-pakcik, opah-opah, atuk-atuk, ya, kita lalui, dan masih lagi kita teruskan untuk memastikan dokumen ini boleh kita terus rujuk dan jadi satu dokumen yang hidup yang boleh diguna pakai oleh pelbagai lapisan atau pelbagai segmen dalam masyarakat kita, khususnya pentadbiran negeri, bagi sebagai satu kerangka untuk kita ataupun hala tuju yang membantu kita untuk menggerakkan segala anggota sendi, ya, yang ada dalam negeri ini, insyaAllah. Itu saja. Ya. Sebagainya, Doktor. Bila kita lihat pada kepelbagaian figure-figure ataupun angka-angka yang saya nyatakan tadi, di mana ia meliputi semua, bukan sekadar untuk
mereka yang muda tapi juga untuk yang tua dan mereka yang di bandar tapi luar bandar. Yang saya dapat rungkaikan semua meliputi secara menyeluruh doktor ya. Ada doktor bersetuju agak dengan statement itu? Betul tu JJ, sebab ianya perlu kalau bahasa biasa kita dengar orang kata inklusif ya. Maknanya keterangkuman. Keterangkuman perlu ada. Keterangkuman supaya apa yang kita bangkitkan, kita usulkan tu sebenarnya datang daripada apa yang diperlukan, apa dan juga yang perlu kita teruskan kesinambungannya untuk memastikan kita berjaya orang kata mengangkat Perak ataupun meneruskan perjuangan untuk Perak terus menjadi makmur, di mana bila negeri makmur, insya-Allah rakyatnya sejahtera, kan? Itulah yang kita idamkan, insya-Allah. Tinggalkanlah doktor ya, meliputi semua. Tiada yang cicik. Yalah, tapi maklumlah ya, kita dalam proses kita nak melaksanakan plan ni, ada kemungkinan ada yang tercicir, tapi keciciran itu adalah untuk kita mengambil kira semula, menyemak semula supaya yang tercicir tu dimasukkan ke dalam keperluannya, ke dalam apa yang kita rancangkan ini. Itu tadi yang saya sebutkan, dokumen plan pembangunan Perak Sejahtera ni adalah satu dokumen yang hidup. Maksudnya kita boleh semak dari semasa ke semasa, dan apa yang kita cadangkan ataupun utarakan dalam dokumen ini ataupun dalam plan Perak Sejahtera ni sebenarnya sudah ada penerajunya. Kita bukan semata-mata bangunkan projek atau perkenalkan satu program. Program ni hanya bermula bila kita lancarkan Perak Sejahtera, tidak. Ya, kita mengguna pakai apa yang sudah ada di dalam sistem dan kita perkasakan, sebab zaman kita sekarang ni kita tak mampu lagi tambah-tambah selesai saja. Kita zaman post covid ya sekarang ya. Kalau kita lihat zaman post covid ni kita kena lebih berhati-hati bila kita nak merancang untuk menggerakkan program baru, projek baru, berbelanja apatah lagi ya. Sebab kita pasti masyarakat umumnya yang kalau kita lihat di negeri Perak ni, antara salah satu cabaran perdana kita adalah kita ni di Perak ni antara negeri tertinggi yang mempunyai bilangan isi rumah dalam kalangan B40. Ya, dalam kalangan B40, dan apatah lagi bila berlakunya COVID ya, walaupun kita di kategori M40 ke ataupun T20, COVID telah mengajar kita bahawa mereka yang di T20 juga bila berlakunya malapetaka COVID ya, mereka ni menjadi golongan rentan sebenarnya. Mereka boleh turun, bukan sekadar turun ke M40, tetapi turun juga ke, boleh turun juga ke B40. Ya. So jadi itulah maknanya Perak Sejahtera ni umpama satu payung ya. Payung di mana kita di situlah kita tahu bila walaupun kita contoh ya di Jabatan Penerangan ada hala tuju dia, tetapi hala tuju tu sebenarnya menyokong ke arah satu matlamat, iaitu kita nak gerak ke arah Perak Makmur Raya Sejahtera, ke arah mencapai Perak Sejahtera 2030. Ya, bukan. Ya. Dokumen yang hidup, maksudnya ada penambahbaikan daripada masa ke semasa, betul doktor ya? Ya, betul tu JJ. Lah bila when it comes times come tu bila boleh ditambah baik. Okey doktor, di bawah plan Perak Sejahtera 2030 terdapat 5 keperluan rakyat yang dinyatakan, iaitu bekalan makanan yang mencukupi, pendidikan rumah, peluang pekerjaan yang berkualiti, pembangunan modal insan dan juga belia, kesihatan dan kesejahteraan. Boleh doktor jelaskan secara tuntasnya berkenaan 5 keperluan ini doktor? Silakan. Terima kasih JJ. Okey, seperti yang saya maklumkan awal tadi, dokumen ni bila kita bangunkan, kita bergerak dari akar umbi, bukannya semata-mata dari atas ke bawah ya, tapi kita bergerak dari akar umbi. Jadi aktiviti kita berjumpa dengan akar umbi ni telah, kalau kita ikutkan sejumlah libat urus yang kita telah lakukan adalah sebanyak 118. Bila kita berjumpa ni sebenarnya bukan jumpa sekadar seronok-seronok. Sebenarnya kita nak tahu apa situasi semasa, dan di situ ada pemerhatiannya. Kita memerhati dan kita merekod, dan seterusnya kita menganalisis dapatan ni.
Ya, daripada dapatan ni, di samping secara orang kata bersemuka kita buat event atau libat urus, kita juga telah melaksanakan satu survey. Daripada sini semuanya kan JJ, apa yang kita ketemui sebenarnya ada 5 keperluan asas yang kita perlu penuhi bagi memastikan kalau kita nak jayakan plan pembangunan ni. Bukan sekadar untuk membangunkan plan ni, tetapi apa yang kita telah nukilkan dalam dokumen ini, ya, dalam plan Perak Sejahtera ni, akhirnya akan menjawab balik apa yang telah kita nyatakan. Maknanya keperluan asalnya ni. Jadi mana kita ni sekarang? Tahun 2024 nanti, tahun 2025, tahun 2026. Adakah agenda yang kita ketengahkan tu sebenar-benarnya membantu untuk negeri ni mengatasi cabaran-cabaran perdana, ataupun masih lagi perlu penambahbaikan di mana mungkin kena perkenalkan agenda yang lain pula untuk menyokong agenda-agenda sedia ada ke arah mencapai Perak Makmur Rakyat Sejahtera, insyaAllah. Doktor, ada kemungkinan daripada 5 keperluan rakyat ni dari masa ke semasa mungkin ditambah lagi, doktor? Apa pandangan doktor agaknya? Saya ringkas ni sekadar boleh, bertanya lah. Tak ada masalah. Boleh. Sebenarnya kalau itu cantiknya, moleknya bila kita membuat gerak kerja di Akar Umbi, di samping itu kita buat survey ya. Kemudian kalau JJ biasa dengar Maslow Hierarchy of Needs. Yes, yes. Okay. Kalau kita lihat ya, 5 keperluan ni ada miripnya dengan Maslow Hierarchy of Needs. Maslow Hierarchy of Needs ni sebenarnya macam ni lah, kita dalam kehidupan sebelum kita dapat nak pergi, orang kata sebelum nak berlari kena berjalan dulu. Betul. Ya, sebelum nak makan kenalah ada seleranya dulu. Betul. Jadi setiap sesuatu tu ada tahapnya. Mungkin kalau macam teori Maslow Hierarchy of Needs ni, dia menekankan mana kita ni first kita ada physiological needs. Kalau physiological needs ni macam makan, minum, ya, tempat tinggal, ya, itu semua adalah basic needs, ya. Kalau kita lihat apa yang kita jumpa, apa yang kita telah serap daripada aktiviti libat urus dan juga survey yang kita laksanakan kan, agak mirip sebenarnya dengan keperluan kita. Jadi cumanya jenisnya tu mungkin berbeza. Kalau dulu kita tak ada kunafa, dulu cucur kodok dah cukup dah. Sekarang nak kunafa kan. So itu berbeza mengikut keadaan semasa lah. Saya suka analogi doktor tu. Lebih mudah untuk faham, doktor. Okay. Terima kasih. Alhamdulillah. Seluruh rakyat Malaysia mendambakan suatu penyelesaian yang ampuh kepada masalah peningkatan kos sara hidup. Rakyat letakkan harapan yang cukup besar kepada bahu kerajaan perpaduan ini bagi memastikan perubahan atau reformasi benar-benar berlaku. Jadi apakah agaknya antara inisiatif yang ditawarkan oleh kerajaan negeri bagi mendepani kos sara hidup ini? Pandangan doktor. Baik, wow, soalan ni soalan cepu cemas ni sebenarnya. Bukan soalan cepu mas ya, tapi soalan cepu cemas ya. Jadi terima kasih JJ. Sebenarnya ya, saya nak bagi satu analogi kalau mungkin mudah untuk kita sama-sama hayati ya. Ada sesuatu yang kita lihat, boleh kita lihat secara langsung. Ada sesuatu perkara yang kita kena lihat backstory-nya. Itu yang kadang-kadang kalau apa-apa kita tengok dekat TikTok ke, tengok dekat IG ke kan, kalau contoh bila datang ada nak tengok konsert kan, katalah BTS datang kat Perak BTS datang Perak, okey. Sebelum BTS mula perform, dia ada behind the scene kan. Okey, behind the scene tu adalah perkara-perkara yang mungkin tak semua orang nampak, tetapi perkara yang dilaksanakan behind the scene tu sebenarnya menyumbang kepada kejayaan konsert tersebut. Mic-nya kena betul, lighting kena betul. Tapi orang mana kisah, orang yang duduk depan yang jadi audience, dia tengok je. Yang penting, I pay 200, I pay 300, we get that value kan? Betul ya? Okay. Sama juga kalau saya, mohon izin lah ya, perumpamaannya dengan kos sara hidup. Ada perkara yang kita nampak di depan mata. Direct. Telur tak cukup. Mahal. Kan? Okey, itu yang di depan mata.
Tapi di samping itu, ada gerak kerja di belakang yang berlaku membolehkan telur tu terjual. Ya, jadi supply satu. Orang kata okey, kita punya kalau ikutkan Perak ni lebih daripada cukup. Kalau kita ikut kita punya SSL ya, self sufficiency level ya. Kita negeri Perak mengeluarkan lebih daripada 100%, 184%. Tetapi apa yang berlaku adalah kita belum lagi ada kawalan setakat ini yang boleh mengawal telur ni janganlah keluarkan daripada negeri Perak kalau negeri kita belum cukup. Ni yang back story yang saya kata tadi. Behind the scene tu tadi. Ya, so jadinya dia bukan macam kalau kita tengok TV kita boleh rewind, freeze dulu kan. Jadi apa yang berlaku, semua ni kena berlaku secara serentak. Itu yang cantiknya bila kita menghayati Malaysia Madani, dokumen Malaysia Madani. Datuk Seri Anwar Ibrahim ada menyebut di mana salah satu daripada perkara yang kita kena ambil berat ialah keserentakan. Maknanya kalau nak solve kos sara hidup ni bukan sekadar yang nampak di mata saja, tetapi di belakang tu juga, behind the scene tu juga kita perlu tangani, perlu depani. Boleh ke JJ? Saya punya analogi masuk? Boleh? Ya. Supaya ia selaras sekali untuk Exactly. kita bantu Betul. perkara ini dapat dilaksanakan, diselesaikan, Doktor. Betul. Dan kadang-kadang kesian juga dekat KPDN kan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Sebenarnya kita lihat itulah tadi konsep keserentakan dan juga di mana sesuatu yang nampak di depan mata secara jelas, tetapi di belakangnya tu ada penceritaan, ada behind the scene yang melibatkan pelbagai pihak, pelbagai entiti, pelbagai agensi sebenarnya. Ya, di sinilah peranan industri, peranan pembuat dasar, peranan ahli akademik, peranan ialah ahli pemikir ya. Di situ mereka perlu menggarap usaha dan kita tak lupa juga ya pelaksana. Sebenarnya pelaksana pening kepala. Orang marah demo sebenarnya ada beberapa perkara. Ya, betul kan? Ada beberapa perkara. Ya, ada beberapa perkara. Jadi kalau kita lihat back story-nya, itulah sebabnya kita perlukan pelan pembangunan yang membawa kita ke satu hala tuju. Betul, tepat sekali JJ. Jadi kadang-kadang saya tak nafikan, saya pun manusia biasa ya. Kita pun ada tahap kesabaran. Kita pun pengguna, Doktor, sama. Kita ada tahap kesabaran kan. Kadang-kadang rasa geram, kau tak makan telur, suka pula makan telur. Jadi itulah. Jadi apa yang berlaku, kita ni pun kena bijak lah. Itu yang kalau ikutkan kita ni sebagai pengguna pun ada hak kita. Hak kita sebagai pengguna. Jadi salah satu daripada hak pengguna ni kita boleh memilih. Ya, kita boleh memilih. Kalau kita mampu memilih, kita pilihlah yang terbaik untuk diri kita, untuk keluarga kita. Tapi bukan hanya di situ saja. Janganlah serah pada hak pengguna je. Kita macam saya maklumkan tadi, back story tu kena kita gerakkan secara serentak jugalah untuk memastikan nanti bukan sekadar macam sekarang ni bagusnya kan. Kalau kita lihat di peringkat federal, di peringkat negeri telah melancarkan menu rahmah ya. Menu rahmah ni banyak membantu sebenarnya. Kalau kita lihat menu rahmah ni bukan hanya untuk B40 sebenarnya. Jangan lupa ya, B40, M40, T20 ni semua dah jadi golongan rentan sebenarnya disebabkan Betul. Sebab mungkin Doktor boleh simpan sikit mengenai boleh. Rahman ni. Memang ada soalan. Boleh. Baik. Boleh. Baik. Kita bercakap mengenai telur sebagainya tadi dari perspektif ekonomi. Kos sara hidup merujuk pada tahap kuasa beli isi rumah setelah mengambil kira kadar inflasi dan juga peningkatan pendapatan. Kos sara hidup tidak menjadi masalah kepada isi rumah dan sesebuah negara jika kadar pendapatannya meningkat lebih tinggi berbanding dengan kadar inflasi. Rakyat sebagai pengguna, saya pengguna, doktor pengguna, viewers semua pengguna, memainkan peranan dalam menangani kos sara hidup ini. Jadi apakah saranan doktor kepada para pengguna? Mungkin doktor telah nyatakan sedikit tadi, mungkin ada sedikit yang lebih memfokuskan isu-isu ini yang boleh kita bantu dan memberi sedikit info kepada viewers kita pada petang ini, doktor. Silakan.
Terima kasih JJ. Terima kasihlah. Sebenarnya macam ni lah. Kita betul ya, kalau ikutkan masa zaman industrial relation yang pertama 1.0 revolusi industri yang pertama. Masa tu zaman baru kita baru lagi discover production semua ya, dan masa tu ekonomi memang masa tu lah mereka menggunakan kaedah mengukur ekonomi pencapaian ekonomi sesebuah negeri, sebuah negara menggunakan GDP, KDNK, income lah tu yang kata tadi, kos maknanya pendapatan, apa-apa sikit kita ikatkan dengan pendapatan. Tapi sebenarnya kalau kita nak lihat kesejahteraan individu, manusia, negeri, negara ni boleh juga dilihat dari perspektif selain daripada KDNK ataupun pendapatan tu tadi. Ada kalanya sebab kalau pendapatan, kalau kita masih lagi tinggi dari segi kadar kita, orang kata kesihatan kita tidak baik dan juga alam sekitar kita tergugat. So persoalan JJ tadi adalah berkaitan dengan bagaimana dengan kos sara hidup ni kalau sebagai pengguna, apakah saranan doktor? Memang doktor pun ada menyentuh di soalan yang sebelum ni tadi, mungkin ada yang sesuatu lebih spesifik dan juga sesuatu yang boleh membantu viewers kita untuk mendapat sedikit idea lah bagi menangani masalah ini, doktor. Silakan. Betul. Itulah ya, kalau kita lihat kan pendapatan ni, kita manusia ni, naluri manusia ni, kita sentiasa terjerat ataupun terperangkap dengan kehendak. Kita ada kehendak dan keperluan. Kehendak ni untuk seronok-seronok selalunya. Keperluan ni kalau tak dapat nanti takut tak boleh hidup ke kan. Jadi itulah tadi kalau kita lihat ya, income, orang kata apa, kalau peribahasa orang tua besar poyuk besar lagi keraknya kan. Kalau besar poyuk besar lagi keraknya. Maka itulah, lagi banyak income, disposable income, lagi banyak kita tendensi untuk berbelanja. Jadi it comes both ways ya. Kerajaan memainkan peranan kerajaan, industri memainkan peranan industri. Ya, sebab bijak ni kadang-kadang orang ni bijak sini je, dia tak bijak sana. So kita juga menjadi orang yang bijak sana. Ya, so bijak sini je maknanya kita kalau bolehnya baiknya bijak sana lah, sebab bila bijak sana tu dia merangkumi dia lah kan. Maknanya bila kita memikirkan bagaimana kita nak membantu orang lain, bagaimana kita nak memudahkan kerja orang lain dan paling penting lah kita buat ni, kita sebagai orang Islam, mudah-mudahan apa yang kita buat ni Allah redai, Allah rahmati dan berkati kan. So berbalik-balik tadilah, kalau kita nak sama-sama menepani kos sara hidup ni, dia bukan ada satu macam switch tau. Kalau ada switch, padam switch tu, dia on balik, kos sara hidup semua okey. Dia malangnya tak ada lagi, belum. Malangnya belum ada lagi. Jadi perlukan ada keserentakan, kesepakatan, kebersamaan kita sebagai rakyat Malaysia, sebagai rakyat di Perak, untuk sama-sama kita mengguna pakai. Kalau strategi terbaik untuk JJ, mungkin JJ kata okey, JJ kalau tak hari-hari makan kunafa, tapi kunafa ni mahal, tak mampu. So jadi kita makan kunafa seminggu sekali, contohlah kan. So contoh. Ya betul. Dan betul, try and error. Betul sebab ya. Ni isu-isu ini dan doktor juga ada relatekan tentang plan Perak Sejahtera tadi. Mungkin agaknya doktor, adakah ini mengambil masa satu jangka masa yang panjang ataupun macam mana dari segi tempohnya doktor? Baik, okey, terima kasih JJ. Sebenarnya kan Perak Sejahtera alhamdulillah dilancarkan tahun lepas pada bulan Jun, 15 Jun lah tahun 2022, tahun lepas tahun lepas. Jadi antara nilai bersama yang ada dalam Perak Sejahtera adalah kebersamaan, shared values So dan kebersamaan ni juga ada juga dalam Madani.
So kalau orang kata lah, apa beza? Dah lain pula dah, kita kena ikut Malaysia Madani. Tidak. Sebenarnya Malaysia Madani tu dah cantik dah. Dia memayungi Perak Sejahtera. Dan apa yang ada di setiap agensi sebenarnya yang kita dah berlibat urus ya, mereka masing-masing. Kalau di Japan sini pun mesti dah ada dah hala 7 kan. Jadi hala 7 Japan tu tak perlulah nak rombak sampai buat daripada mula sebenarnya. Kita tengok balik. Sebab kalau kita lihat kan, titik pertemuan semua plan pembangunan yang ada di dunia ni semuanya menjurus kepada kebaikan, pembangunan, kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat di tempat berkaitan. Jadi cuba kita ni lah, kita kena olah, kena ada apa? Kena ada kesefahaman, perlu ada kesepakatan, perlu ada tadi itulah keserentakan. Ni kadang-kadang ada benda tu kena jalan serentak. Tak boleh nak puas satu dulu. Ada perkara yang didahulukan dan mungkin ada yang lambat sikit doktor. Kita ibaratkan seperti mana kunafa doktor tu lah. Kita tambah baik, tambah sedap, tambah manis dan sebagainya doktor ya. Tapi jangan selalu lah doktor kalau kunafa ni ya. Betul. Okey Kita doktor. tadi saya kalau boleh kita raikan rakan-rakan kita di Facebook page boleh doktor ya? boleh, insyaAllah. Okay. Saya kira rakan-rakan kita di Facebook page penerangan ni, penerangan Perak page ya. Ada bukan saja daripada Perak doktor, tapi ada daripada Langkawi. Masya Allah. Ada dari Shah Alam pun ada Negeri Sembilan. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan atas Terima kasih. sokongan yang diberikan bukan saja untuk Japan tapi IDR, Perak Sejahtera dan sebagainya. Cuma doktor, ada sedikit yang agak menarik perhatian viewers kita ni berkaitan telur ni. Agaknya doktor kenapa kerap kali yang diutamakan topiknya adalah telur. Doktor, agak menarik perbincangan apabila doktor ada memberi contoh berkaitan telur dan rancak jugalah di page kita ni bersetuju. Ada yang kata bukan saja telur mahal, ayam pun mahal, dan beberapa keperluan asas kita agak meningkat sikitlah dari segi nilai harganya doktor. Mungkinlah sikit doktor tambah sikit sebagai juga pengguna seperti saya, seperti viewers kita, mungkin doktor boleh tambah sikit dari punya apa pandangan doktor tentang barang-barang keperluan ni. Agaknya bila isu-isu ni untuk kita selesaikan dan sebagainya. Saya faham telah diterangkan mengenai which is yang bukan tapi di belakang tabir. Cuma mungkin ada sedikit lah sebagai pengguna, apa juga pandangan doktor berkaitan perkara ini. Dan bila agaknya kita nak selesaikan isu-isu ini. Kita akan nampak kan simple, telur menjadi satu isu hot di masa kini doktor. Terima kasih. Terima kasih JJ. Hui, soalan cukup cemas lagi. Kenapa lah kau mau bagi soalan cukup cemas kat saya? Okey. Telur ni kalau kita lihat ya, makanan yang sangat berkhasiat dan paling murah lah kalau kita bandingkan dengan protein-protein yang lain kan. Dan saya termasuklah memang peminat telur kan, suka juga makan telur. Tapi itulah harga ni sebenarnya dalam kita punya negeri ni dan negara ya, ianya dikawal oleh sekumpulan ataupun beberapa entiti lah. Jadi itu sebabnya harga ni boleh turun naik dan benar ada orang kata usaha untuk kita kawal dan kita itu yang sampai kita import telur daripada ada India ya, untuk memastikan antaranya lah daripada India untuk memastikan bekalan telur ni cukup. Tapi satu lagi faktor mungkin saya pasti mungkin JJ pun sedia maklum isu telur mahal ni bukan sekadar di Malaysia aja ya, di Perak ni ya. Tapi telur mahal ni juga di US pun telur mahal juga ya. Jadi boleh tak nampak perkaitan dari situ? Bukanlah maksudnya Malaysia ataupun Perak bukan alone lah, bukan bersendirian. Ada juga rupanya yang menghadapi isu yang sama doktor. Bukan sekadar maknanya bukan di Malaysia saja tetapi di merata tempat di dunia kan. Salah satu daripadanya ialah kita ni tak dapat nafikan ya, kita akan mencari keuntungan yang sebaik mungkin untuk diri kita ya. Jadi termasuklah juga peniaga-peniaga ataupun pengeluar-pengeluar telur. Ada kalanya lebih menguntungkan sekiranya mereka mengeksport telur ni keluar.
Ya doktor. Jadi itulah. Ibaratnya doktor, kalau dahulu kita simpan duit nak beli sesuatu yang lain pada yang lain lah. Tapi sekarang ni kalau this is only a joke lah doktor. Simpan-simpan duit, duit lebih sikit nak beli telur. Ibaratnya macam tu lah doktor. Betapa berharga dan juga maknanya harga pun meningkat dan sebagainya, dan keperluan juga pada masyarakat Malaysia di Perak khususnya. Doktor, sebentar lagi doktor ada sentuh mengenai menu rahmah. JJ, satu lagi saya nak tambah. Dalam perbincangan kita di awal tadi, kita ada sentuh mengenai menu rahmah ya doktor. Dan telah dilaksanakan pun bukan saja di Perak tapi juga di negeri-negeri lain. Kalau kita fokuskan di Perak ini doktor, dengan kesesuaian isi rumah dan juga pendapatan dan sebagainya, mungkin doktor boleh komen sikit tak mengenai menu rahmah? Saya kira topik yang juga bukan sekadar telur menjadi topik hot sekarang, tapi juga menu ramah. Mungkin doktor boleh bagi pandangan dalam tempoh beberapa hari telah dilancarkan, khususnya untuk di negeri Perak ni doktor. Silakan. Terima kasih JJ. Saya rasa saya ucapkan tahniah lah kepada pentadbiran negara pengurusan negara dan juga pentadbiran negeri Perak yang turut serta menjayakan lah, especially peniaga-peniaga yang telah mula memperkenalkan menu rahmah di dalam penawaran menu mereka sebab sebenarnya seperti yang saya maklumkan tadi, sebenarnya menu rahmah ni bukan hanya untuk B40 sebenarnya yang lain pun memerlukan, sebab kita perlu ingat B40 ni kalau miskin bandar dia tak termasuk dalam B40 ada yang tak termasuk dalam B40 kalau dia jadi itu yang sebenarnya menu rahmah ni satu alternatif. Maknanya apa yang kerajaan negara di Persekutuan dan kerajaan negeri telah bantu perkenalkan adalah memberi pilihan kepada masyarakat untuk berbelanja. Maknanya kalau dia nak daripada beli makan mahal-mahal ni, ada yang cukup semua. Ada protein, ada fiber, ada karbohidrat kan. So cukup semua Itu yang tadi saya nak sentuhkan juga bila kita bercakap pasal telur ni tadi. Saya harap rakan-rakan di Facebook, di social media jangan kecam saya, tetapi apa yang kita boleh buat, salah satu daripadanya, ini basic principle kalau dalam ekonomi pun, kita boleh substitute, gantikan. Kalau tak gantikan, contoh telur ni, gantikan dengan tempe, gantikan dengan tahu. Sesuatu sumber yang berlainan tapi memberi manfaat yang sama. Contoh sebab ini salah satu daripada kaedah. Bukannya kita memaksa masyarakat ganti telur ni dengan benda lain, tetapi sekiranya memerlukan protein, mungkin boleh gantikan dengan memerlukan protein telur, gantikan dengan protein daripada tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan kan. Tu yang tempe. Jadi tempe sedap dan juga berpatutan harganya, dan juga dia sangat dan tempe sangat versatile lah. Lepas ni keluar lah tempe pula dekat Facebook kita ni. Nanti ada yang share pula gambar tempe doktor bukan saja saya kira kita perlu bijak try and error dalam pembelajaran kita doktor. Kalau kita imbas kembali perbincangan kita di awalnya tadi, kita juga perlu kreatif doktor dari segi makanan kita, menu kita. Kalau tak boleh telur, kita tukar kepada sesuatu yang lain yang memberi manfaat atau khasiat yang sama doktor. Saya rasa saya bersetuju dengan doktor untuk penggantian itu tadi, dan cuma kita perlu kreatif lah, kena cari sikit maklumat-makluman, kena rajin sikit doktor Okey doktor, boleh saya teruskan doktor Sila JJ. Okey, sebelum kita mengakhiri temu bual ini doktor, apakah harapan dan saranan doktor terhadap perancangan dan pelaksanaan Pelan Perak Sejahtera 2030 ini dalam mendepani cabaran kos sara hidup? Silakan doktor. Terima kasih JJ. Alhamdulillah dah sampai dah soalan terakhir kita dalam cepat sangat saya rasa, tak habis lagi kita dengan kunafanya tadi, dengan beberapa term-term yang saya cukup minat untuk dengar daripada doktor. Kita dah ke soalan yang terakhir doktor. Silakan doktor. Baik, terima kasih JJ. Itulah Perak Sejahtera 2030 ni adalah satu hasil ataupun karya yang kita garap daripada pelbagai pandangan dan input dan juga
laporan-laporan plan-plan sedia ada untuk kita menjayakan agenda nak memakmurkan dan mensejahterakan negeri Perak ni. Memang cantik di atas kertas bila kita lihat berwarna-warni, tapi ianya balik, kalau tanya saya, ianya berbalik kepada kita. Kalau kita masih lagi belum bersedia untuk berubah, masih lagi orang kata di tahkuk yang lama, tidak kurang mencabar diri kita untuk berubah, umpama fixed mindset ke arah growth mindset, kerangka fikir yang kekal kepada kerangka fikir yang berkembang. Jadi cantik macam mana pun plan pembangunan susah nak jadi. Jadi kita perlukan, maknanya berbalik kepada manusia sendiri, insan itu sendiri, manusiawi itu sendiri, dan bukan sekadar satu pihak saja, tetapi melibatkan pelbagai pihak untuk kita memastikan, untuk kita sama-sama menjayakan Perak Sejahtera 2030 dan seterusnya kita menjayakan juga Malaysia Madani, insyaAllah. Jadi kiranya dengan Perak Sejahtera 2030 ini, masyarakat khususnya rakyat di Perak lah perlu berlapang dada, terbuka untuk menerima sesuatu yang baru. Dalam apa yang dicadangkan ataupun dokumen hidup yang Doktor maklumkan tadi, untuk kita terima, kita amend, kita adjust mengikut kesesuaian. Namun kita perlu terima dahulu apa yang dicadangkan, apa yang telah disusun. Kalau boleh saya memetik kata-kata Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak, Datuk Seri Syahrani Mohamad, dalam ucapan pergulungan mesyuarat kedua tahun keempat DUN Perak, Doktor. Saya rasa Doktor pun quite familiar dengan kata-kata ini. Kerajaan negeri sedaya upaya memastikan setiap inisiatif dan perancangan yang disusun akhirnya akan dapat memenuhi harapan dan aspirasi rakyat tanpa mengira kaum, agama dan ideologi politik, Doktor. Maksudnya macam mana sekalipun disusun cantik, rapi, tidak bukan untuk orang lain tetapi juga untuk masyarakat rakyat negeri Perak sendiri. Jadi kerajaan perpaduan menjanjikan kesejahteraan rakyat dari semua aspek selari dengan Malaysia Madani yang memfokuskan tentang keharmonian masyarakat majmuk, pembangunan mampan dan juga tadbir urus yang baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Yang Bahagia Dr. Maisarah ataupun Dr. Sarah atas perkongsian idea pandangan doktor bersama tim Doktor Institut Darul Izzuan IDR, dan semoga kita dapat berjumpa lagi pada masa akan datang, Doktor. Mungkin Doktor boleh lambai-lambai sikit kepada viewers di luar sana. Terima kasih, dan saya juga berharap agar satu hari nanti mungkin ada perbincangan seterusnya secara bersemuka, Doktor, ya. Kalau Doktor ke sini, ke studio Japan ini, mungkin kami pula ke IDR, Doktor, ya. Meh datang. Terima kasih banyak-banyak, Doktor. Semoga kita berjumpa lagi. Saya Liza Iliya Solana. Terima kasih bersama kami sepanjang program Japan at Influencer edisi Perak Siri 1. Jaga diri, tingkatkan prestasi. 2023 mungkin menjadikan sesuatu yang terbaik untuk anda, untuk saya dan kita semua. Ilmu, mutu manusia. Everything that can be counted does not necessarily count. Everything that count cannot necessarily be counted. Terima kasih dan jumpa lagi.